Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada kali ini dalam sesi kali ini. Insya-Allah pada kali ini kita akan bersama-sama di muka surat 196 daripada Mashaf standard standard Madinah Al-Munawwarah yang dikeluarkan oleh Madinah Al-Munawwarah ataupun standard Mashaf sekarang lah muka surat 196. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk dapat membuka, kalau ada kemudahan untuk membuka Mashaf, boleh buka Mashaf, atau sekiranya tidak mengikut Mashaf, kita boleh buka insya-Allah surah At-Taubah ayat 55. Surah At-Taubah ayat 55 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar pada pagi ini. Insya-Allah kita akan mulakan dengan saya akan baca sedikit daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ingatkan sekali lagi bahawa kita sekarang berada di surah At-Taubah. Jadi kita tak baca bismillah untuk setiap ayat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidak digalakkan untuk membaca bismillah pada setiap ayat, walaupun setiap ayat. Dan setengah ulama kata haram jika sekiranya kita baca bismillah pada permulaan. Itu menurut setengah ulama kata makruh pada permulaan surah Taubah. Tetapi dalam pertengahan surah Taubah juga setengah ulama kata adalah tidak digalakkan. Jadi insya-Allah kita hanya perlu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sahaja. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 55 daripada surah At-Taubah. Jadi sebagai mukaddimah sedikit ayat yang sedang kita baca sekarang ni adalah merupakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan sifat-sifat orang ataupun perangai-perangai orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia juga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dalam Al-Quran ini untuk menunjukkan bahawa ia mungkin dia akan berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kerana itulah maka orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman hendaklah berjaga-jaga. Jangan ada sifat-sifat ini pada mereka, dan juga jangan kalau mereka terjumpa, maka ingatlah ini adalah merupakan sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Walaupun kita tidak boleh menuduh seseorang itu munafik ataupun tidak. Kita sebutkan sebelum ni munafik ada dua, nifak atau ada dua, iaitu yang pertamanya adalah nifak perbuatan ataupun nifak sifat. Yang keduanya adalah nifak akidah. Nifak yang kedua ni, nifak akidah ini kita tak dapat tahu sekarang ni, kerana kita dah tak ada Nabi SAW yang mengetahui dalaman hati manusia, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nifak sifat sifat nifak ataupun perangai munafik ini kita akan hadapi sampailah hari kiamat. Jadi oleh kerana itulah maka kita hendaklah berjaga-jaga. Allah Taala ingatkan kita supaya jangan berlaku ini semua kan. Jadi dalam ayat 55 kita akan tengokkan bahawa sebelum daripada ni kita lihat bahawa orang-orang munafik ini, mereka ni apabila dah banyak terdedah tentang sifat-sifat mereka, Allah Taala dah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama selepas daripada peperangan Tabuk. Jadi mereka ni kebanyakan daripada mereka bermulalah menginfakkan, sedekahkan harta, berikan harta, sebab mereka ni kaya-kaya setengah daripada tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah dalam ayat 55 ini, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta mereka, iaitu harta orang munafik ni, ataupun aulad mereka, iaitu anak-anak mereka. Kalau kita zaman sekarang ni, mana penyokong mereka dan sebagainya kan, kumpulan mereka, geng mereka kan. Kalau setengah-setengah negara yang masih lagi ada kabilah, mana grup-grup mereka, kabilah mereka tu ramai kan, aulad dan harta mereka.
Jadi janganlah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala memberi amaran kan kepada orang-orang yang beriman, janganlah harta mereka dan juga anak-anak mereka ataupun penyokong-penyokong mereka, orang yang bersama dengan mereka, grup mereka tu ramai tu menyebabkan kamu rasa takjub, kamu rasa pelik, kamu rasa takut, kamu rasa gerum, kamu rasa wow, hebatnya mereka, banyaknya harta mereka. Jangan sekali-kali kan. Jadi ayat ini umum walaupun ia asalnya adalah untuk orang munafik kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara umum. Janganlah kalau kita kata sekarang kan, harta mereka harta orang kafir, kekayaan orang kafir, kekayaan orang yang tidak beriman. Janganlah kamu menyebabkan kamu ni rasa macam kagum, wow mereka ni kaya. Sebab ulama tafsir, sebab kata Imam Imam Jalalain, mereka sebutkan dalam tafsir Jalalain mereka, iaitu dia katakan ini merupakan apabila kekayaan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tidak beriman ataupun orang yang fasik ataupun orang ahli maksiat, apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni dengan harta, kekayaan dan juga anak-anak pengikut yang ramai ni, itu adalah merupakan istidraj. Kata dalam tafsir Jalalain, itu merupakan istidraj ni ialah satu perkara yang Allah Ta'ala berikan, kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun orang ahli maksiat. Untuk apa? Untuk menipu mereka. Dan kadang-kadang juga lah menipu orang-orang lain apabila melihat benda ni. Jadi ingat ia adalah istidraj, iaitu Allah Ta'ala nak menjadikan mereka ni makin lagi rasa kagum, kemudian merasa kita pun harta, tengok kita pun walaupun kita jahat, walaupun kita zalim, walaupun kita ni maksiat, tengok kita langgar perintah Allah, kita kaya juga kan. Itu adalah merupakan istidraj kan? Menyebabkan mereka ni berterusan dalam keadaan mereka ni bermaksiat kepada Allah Subhanahu Taala ataupun melanggar perintah Allah ataupun tetap kufur juga. Jadi itu adalah istidraj. Jadi jaga-jaga orang yang beriman semua, jangan kamu terpengaruh apabila melihat harta, sebab yang menentukan betul ataupun salah ialah bukannya harta, bukannya kekayaan ataupun bukan juga aulad. Bukan kerana aulad tu ramai pengikut itu menunjukkan bahawa orang tu betul ataupun salah. Innama, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak azabkan mereka dengan dua perkara tu, iaitu dengan harta dan juga anak-anak. Bagaimana pula nak azabkan mereka? Bukankah kalau dapat harta ni mereka ni akan macam wow hebatnya dan sebagainya kan? Tak. Ulama-ulama kata begini kan, penafsiran terhadap ayat ni, iaitu dia kata mereka ni, orang-orang yang tidak beriman ni ataupun orang-orang ahli maksiat ni, mereka ni sibuk mencari harta kan. Maknanya mereka ni berpenat lelah atas dunia ni, berusaha keras untuk dapat harta tu. Mereka, dan akhirnya Allah Ta'ala pun beri kepada mereka harta. Tapi apakah mereka mendapat pahala dengan usaha keras mereka tu? Mereka tak dapat pahala. Mereka rugi. Apa usaha yang mereka berikan, mereka dapat harta, kena jaga harta pula, itu adalah merupakan kerugian kepada mereka. Sebab itulah ahli tafsir Jalalain kata, dia kata ialah mereka ni penat kumpul harta, mereka ni banyak kerja yang terpaksa dibuat. Sebab apa? Nak kumpulkan harta tu, itu adalah merupakan penyiksaan kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka tak dapat pahala. Tapi berbeza dengan orang beriman, kalau mereka bekerja kuat atas dunia ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat pahala. Jadi nampak perbezaan tu sangat jauh kan, di antara seorang yang bekerja bersungguh-sungguh juga, iaitu orang beriman, tapi kerana Allah, dan mereka dapat pahala. Mereka dapat harta, dapat pahala. Mereka bayar zakat, dapat pahala. Tapi orang yang tak beriman, mereka kerja keras, susah atas dunia ni untuk dapat harta dan banyak tu kan, tetapi mereka tak dapat apa-apa. Di akhirat pun tak dapat apa-apa. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Dengannya fil hayatid dunya, dalam hidup dunia, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kemudian Allah Ta'ala cabut nyawa mereka tu, makna tazhaqa anfusuhum, makna nyawa mereka tu tercabut lah kan, lalu wahum kafirun, dalam keadaan mereka tu kafir. Jadi amat-amat rugi kan. Apa mereka dapat atas dunia ni? Penat. Tapi bukan boleh bawa harta ke akhirat pun, bukan boleh bawa semua tu sampai ke akhirat, mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula. Jadi itulah nasib orang kafir. Jadi betapa ruginya lah kalau kalaulah kita orang beriman ni, kalau kita buat kerja penat-penat, tiba-tiba buat kerja tu kenapa? Hanya kerana nak dapatkan harta, hanya kerana nak untuk diri kita, bukannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita cari harta, kejar harta tu untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerugian. Kita takut walaupun kita tak kafir, katakan, tetapi apa yang kita buat seolah-olahnya macam apa yang dibuat oleh orang kafir, maka amat-amatlah rugilah kita hidup atas dunia ni. Kenapa? Tak beri apa-apa. Dengan penat kita, seharian kita, kerja kita kan, kita tak dapat. Sebab apa? Tak ada pun untukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dengar ke suara? Boleh bagi feedback orang lain.
suara kedengaran tak sebab ada orang bagi feedback suara tak dengar seterusnya insyaAllah saya jalan dulu. Oh, putus-putus. Mungkin ada masalah sekejap je, saya betulkan. Mungkin lain tak bagus, minta maaf Okey, insyaAllah. Jadi seterusnya ialah Allah SWT sebutkan wa yahlifuna billahi innahum, Allah Ta'ala kata wa yahlifuna billah, dan mereka selepas daripada itu mereka ni bersumpah pula dengan Allah. Jadi mereka ni asyik kan, asyik ni mereka bersumpah kan. Sejak daripada dulu kita tahu kan, bila Nabi SAW balik daripada peperangan Badar, peperangan Tabuk ni, maka orang-orang munafik ni, mereka ni berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka kata, macam ni orang ni bersumpah. Kenapa mereka ni bersumpah? Suka sangat bersumpah. Kerana nak kata bahawa mereka ni betul. Sebab kalau tak bersumpah, seolah-olahnya bahawa Nabi ni tak akan percaya kepada mereka. Jadi sebab itulah mereka nak kata betul mereka ni. Padahal mereka ni sebenarnya adalah mereka sebenarnya adalah tak betul. Gitu kan. Jadi wa yahlifuna billah innahum laminkum, dia katakan. Okey. Wa yahlifuna billah innahum laminkum. Mereka bersumpah, mereka kata innahum, sesungguhnya mereka ni laminkum, daripada orang beriman. Maknanya kami pun beriman juga. Dia kata kami pun beriman juga. Tak, kami tu laminkum, kata kami ni daripada kamu. Mereka kata wa ma hum minkum. Allah Taala terus jawab. Allah Taala kata apa? Wa ma hum minkum. Mereka tu bukan daripada orang beriman. Mereka tu bukan daripada kumpulan orang beriman. Minkum walahum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Allah Taala kata walakin, tetapi mereka itu qaumun yafraqun. Yafraqun tu maknanya takut maknanya. Allah Taala kata tapi mereka tu sebenarnya takut. Sebab itulah mereka tu bersumpah. Sebab itulah mereka dalam ketakutan. Jadi sebab itulah gunalah macam-macam cara untuk mengatakan kami ni daripada kamu juga, kami pun geng kamu juga, kami ni grup kamu juga, kami ni orang beriman juga kan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata yafraqun. Mereka tu takut. Takut apa? Takut terkena sebagaimana apa yang telah dikenakan oleh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir musyrik yang berada di Mekah. Jadi sebab itulah mereka ni takut mereka tu, maka mereka menyebabkan mereka tiba sumpah. Seterusnya Allah Ta'ala kata law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Allah Ta'ala kata kalaulah mereka itu dapati, maknanya dalam keadaan takut. Dan nak ceritanya, bila mereka takut, kalau orang takut macam mana? Kalau kita takut perang kan, kata kan bunyi siren ke, diserangan oleh kapal terbang ke, ataupun kan musuh serang lah, katakan sesebuah negara dan sebagainya, apa keadaan? Orang tu akan takut kan, berterusan takut. Kita contohlah kata kalau ada gempa bumi, kita akan takut kan, keluar daripada bangunan, ke mana pergi? Jadi Allah Ta'ala sebut situ untuk menunjukkan keadaan betapa takutnya orang-orang munafik ni. Ayat 57 ni Allah Ta'ala kata, ayat 57 Allah Ta'ala kata law yajiduna malja'an, kalau ada tempat bersembunyi. Malja' ni ialah tempat, kalau orang berperang tu ada bawah tanah dan sebagainya. Itu tempat apa ni, kita kata tempat bersembunyi lah kan, tempat selamat daripada bom dan sebagainya, itu namanya malja'. Jadi Allah Ta'ala kata kalau mereka ni ada malja' ataupun ada magharatin, magharat tu gua maknanya, gua dalam bukit semua, au muddakhalan, ataupun lubang dalam tanah. Muddakhalan tu maknanya dalam lubang dalam tanah. Nescaya Allah Ta'ala kata lawallau, nescaya mereka akan berpaling ilaihi wa hum yajmahun. Mereka akan terus pergi ke situ dalam keadaan mereka ni yajmahun, maknanya bersegera, cepat-cepat maknanya dalam keadaan macam kita kata lipas kudung lah kan cepat-cepat nak masuk ke situ kan. Itu Allah Ta'ala gambarkan bagaimana sifat orang-orang munafik tu. Apabila mereka ni Nabi tengok balik, tengok menang kan, dalam pemikiran mereka mungkin kalah lah, nak lawan Rom kan, dalam peperangan Tabuk tu nak lawan Rom kan, tak mungkin boleh menang, tiba-tiba balik dalam keadaan selamat dan sebagainya. Jadi mereka pun start lah akan pergi berjumpa dengan Nabi, bersumpah, ya Rasulullah kami ni sebenarnya kami ni ada sebab akan tak pergi dan sebagainya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan ketakutannya mereka pada masa itu, yafraqun mereka, dan kemudian kalau boleh mereka tu nak lari, nak selamatkan diri pada masa itu, yajmahun gitu. Wa minhum, dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi sifat mereka, wa minhum, ada di antara mereka ini man yalmizuka fis sadaqat. Allah Ta'ala kata selepas ni cerita pula tentang sadaqat. Sadaqat ni maknanya ialah harta zakat. Harta zakat ni di sini dalam ayat ni ada dua penafsiran.
Penafsiran yang pertama mengatakan ialah mereka ni menuduh Nabi. Yalmizuhu ni maknanya ialah mencela, mengutuk, macam-macam lah. Ada yang depan-depan datang jumpa Nabi tu kan, Nabi, dia kata, maknanya depan-depan tu maksudnya bercakap kepada sahabat yang lain. Dia kata Muhammad ni tak adil ni, macam ni cara macam ni tak adil ni. Depan-depan cakap kan. Ada yang main cela-cela, ada yang main klik-klik, macam-macam lah cara mereka. Yalmizuka. Jadi mereka ni mengkritik kamu lah kan, mengkritik, mengutuk, mencela kamu wahai Muhammad fis sadaqat. Fis sadaqat sini ada dua pendapat. Saya katakan ada dua pendapat. Yang pertama sekali, pendapat ulama kata iaitu dalam cara pembahagian Nabi. Nabi bahagikan zakat kepada orang ni. Tapi Nabi tak bagi pada mereka. Gitu kan. Ada setengah mereka dapat, setengah mereka tak dapat. Ada satu lagi pendapat mengatakan iaitu yalmizuka fis sadaqat, artinya mereka ni mencela kamu kerana apa? Tentang zakat tu. Apa ni zakat ni? Ni kutip cukai ni, apa ni? Kutip cukai daripada orang. Itulah maknanya mereka menuduh zakat ni ialah, maknanya zakat ni macam habiskan harta je. Buat apa menghabiskan harta kita? Kenapa kena bayar zakat? Tu yalmizuka. Jadi ada dua pendapat sini. Yalmizuka fis sadaqat sini, yang pertama ialah mengutuk zakat tu sendiri. Apalah zakat-zakat ni, menyusahkan orang. Tu yang pertama. Yang keduanya, mengutuk Nabi dalam masalah pembahagian zakat. Bagaimana Nabi bayar, Nabi distribute, membahagi-bahagikan duit zakat ni kepada orang. Jadi fa'in u'tu, Allah Ta'ala kata, kalau diberikan kepada mereka, minha radu, mereka sukalah. Dapat duit. Wa illam yu'tau, tapi kalau tidak diberikan kepada mereka, Allah Ta'ala kata, minha izahum yaskhatun, mereka pun marah-marah. Jadi maknanya zakat, mereka kutuk Nabi dalam masalah pembahagian. Tapi kalau mereka dapat, senyap lah. Kalau mereka tak dapat, bising-bising. Itulah pada sifat orang. Jadi bagi orang mukmin, mereka dapat ke tak dapatkan, ini duit zakat ni kan, maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala dia nak beri kepada. Jadi Nabi pula dia boleh tuduh tak adil kan. Jadi mereka ni, penilaian mereka, orang-orang munafik ni, bukan penilaian baik tak baik pada cara pembayaran zakat tu. Tapi mereka kutuk kerana mereka dapat ataupun tak dapat. Mereka tak dapat, mereka bising. Mereka kata macam ni kan. Itu adalah cara fikir orang-orang munafik yang sepatutnya kita kena ingat kan, kita kena jauhi kan. Ayat 59 Allah SWT kata, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allah Ta'ala kata, walau annahum, kalaulah mereka ini radu maknanya redha, redha dengan apa yang ma'atahumullahu wa rasuluhu, apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Rasulnya. Maknanya kalau dapat pun redha kan, kalau tak dapat pun redha kan. Maknanya jangan bising lah, jangan tuduh, maknanya tuduh Nabi tu macam ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, yang terbaik ni bagi seorang yang beriman tu ialah mereka tu redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan tak tahu kan, Allah tahu kan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu, Allah tahu. Kenapa kadang-kadang kita rasa, kenapa Allah Ta'ala tak beri pada aku? Tak redha kan, tak redha, sehingga kita menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tak adil kan. Aku ni miskin, orang tu dah kaya, dia tu dapat lagi, aku ni miskin tak dapat. Kenapa ni? Orang yang tak redha ni Allah Ta'ala sangat marah kan. Allah Ta'ala sebut sini kan. Jadi Allah Ta'ala kata, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, kalau mereka redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan berkata pula sepatutnya, hasbunallah, cukuplah kita ni Allah. Kalau kita ada Allah kan, kita tengok sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, bila dia ni memberikan seluruh harta dia kepada Nabi dalam satu peperangan kan. Maknanya bila Nabi tanya, kamu apa yang kamu tinggalkan untuk kamu, untuk anak-anak kamu, untuk family kamu? Dia kata Allah dan Rasul. Allah maknanya dah ada Allah, maknanya ada iman, ada Islam, itulah yang tertinggi. Bukan maknanya kita nak kata bahawa kita ni kena habis kan, kerana selepas daripada tu ada pula orang lain nak beri yang kepada Nabi semua, Nabi tak beri, tak boleh, simpan sikit. Sebab apa? Nabi tahu tahap iman kita. Tapi maknanya ialah sini kan, kita tu redha, keredaan kita tu, dan kita merasai bahawa iman tu yang paling tinggi. Kita kadang-kadang meninggalkan untuk anak-anak kita, memberikan untuk anak-anak kita, memberikan harta, dan kemudian langsung kita tak fikir sama ada kita tinggal atau tak tinggalkan. Untuk anak-anak kita beri tak beri, untuk anak-anak kita al-iman, al-Islam kan, kita tinggal tak mereka akhlak-akhlak yang baik kan, benda-benda agama tu kita tinggal tak tinggal. Kadang-kadang kita tak fikir pun, padahal itulah yang paling tinggi. Hasbunallah, kata sayu'tinallahu min fadlihi,
kalaulah kita redha dengan Allah dan merasai bahawa Allah itulah hasbunallah, nescaya Allah Ta'ala katakan sayu'tinallahu min fadlihi, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada kita daripada kurniaan-Nya. Allah Ta'ala nak beri kurniaan Dia kepada kita kan, tak berapa bilion, boleh Allah Ta'ala kata nak beri kepada kita apa saja kan, dunia seisinya boleh kan. Banyak ayat-ayat Quran, banyak ada hadis Nabi SAW menceritakan kan, kalau orang buat macam ni dia akan dapat seperti dunia dan isinya, nak menunjukkan bahawa betapa Allah Ta'ala ni kan, dia fadlu dia, kurniaan dia tu dia tak ada had Allah Ta'ala boleh beri kepada kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tak beri kepada kita, janganlah tu. Jadi jangan, itu adalah merupakan sifat orang-orang munafik yang tidak redha. Kemudian Allah Ta'ala kata situ, min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sepatutnya kata apa dia? Kita ni nak menggalakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya benci pada Allah dan sebagainya. Raghibun kan. Seterusnya, insya-Allah kita masuk ayat yang seterusnya, itu ayat ni sangat popular, ayat 60 surah At-Taubah. Iaitu apa? Allah Ta'ala menceritakan tentang siapakah yang akan dapat sedekah. Sedekah sini maksudnya ialah az-zakah. Iaitu orang-orang yang berhak dapat zakat, iaitu ada 8 kumpulan, 8 jenis manusia yang Allah Ta'ala sebutkan mereka ni yang berhak dapat zakat. Dan apabila orang menceritakan tentang zakat dan sebagainya, maka inilah ayat dia, iaitu apakah dipanggil asnaf zakat ni. Iaitu Allah Ta'ala kata innamas sadaqat, sesungguhnya sadaqat itu iaitu zakat, lil fuqara, yang pertama untuk orang fakir, yang kedua wal masakin, dan untuk orang miskin. Jadi apakah beza di antara kedua ni? Maka ulama-ulama ada berbeza pendapat sikit kan. Mazhab Syafi'i kata lain sikit, mazhab Hanafi kata lain sikit dan sebagainya kan. Di antara apakah yang dikatakan fuqara dan juga masakin. Jadi pendapat yang popularnya ialah orang fakir ni lebih teruk lagi daripada orang miskin. Kalau mereka dapat kurang daripada separuh keperluan. Tapi kalau mendapat tu di antara separuh hingga, maknanya kita kata 50%, sehingga kepada 99% daripada keperluan. Kalau dia perlu ialah kita kata RM10 satu hari. Tapi dia hanya dapat katakan RM60, maka dia dipanggil miskin. Kalau dia dapat 40 saja ataupun 30 ataupun 20, dia dipanggil sebagai fuqara. Itu adalah merupakan perbezaan lah kan. Ada perbezaan ulama lah dalam menjelaskan perkara ni. Kita tak masuk dengan detail lah dalam isu ni. Yang ketiganya lah al-amilin, iaitu orang bekerja untuk zakat ni. Sama ada ni pengutip zakat, dia ni penulis zakat, dia ni macam-macam lah. Sekarang ni ada lembaga zakat kan. Jadi dia mendapat hak ni, iaitu 1/8 ni. Wal amilin, orang bekerja untuk zakat tu. Wal amilin alaiha, ala zakah tu Kemudian wal muallafati, az-zakah iaitu sedekah digunakan dalam ni dalam ayat ni. Wal muallafati qulubuhum, dan kemudian orang muallaf ni siapa? Jadi ada banyak pendapat juga di sini. Adakah mereka ni orang dah Islam ke, orang Islam baru Islam ke, ataupun orang yang belum lagi tapi mereka ni jangan jinak dan nak kepada dekat-dekat lah nampak nak kepada agama ni dan sebagainya. Itu juga adalah perbezaan di kalangan para ulama kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata ialah orang yang dah Islam tapi orang baru masuk Islam, itu muallaf. Kemudian wafir riqabi, dan kemudian orang-orang hamba yang nak bebaskan diri dia, yang dipanggil sebagai dalam Islam dipanggil hamba mukatab. Mukatab ni ialah seorang yang mana dijanjikan untuk kalau dia boleh bayar bayaran tertentu untuk bebaskan diri dia, maka tuan dia akan bebaskan dia. Jadi orang ni boleh minta daripada duit zakat ni. Kemudian wal gharimin, dan orang yang berhutang. Orang berhutang ni ialah maknanya dia hutang banyak tak boleh nak bayar kan dan sebagainya, tapi hutang tu bukan kerana maksiat. Jadi dia tak boleh bayar, dia boleh mohon daripada sini. Dan ada ulama kata juga, iaitu orang-orang yang mungkin buat maksiat tapi selepas tu dia dah bertaubat, kemudian dia boleh minta, boleh mohon daripada, boleh dapatkan daripada bahagian al-gharim ini. Ataupun ada ulama kata juga, iaitu orang yang dia ni ada duit tapi dia gunakan duit untuk apa? Untuk mendamaikan di kalangan manusia dan sebagainya, jadi terpaksa lah. Itu pun dipanggil sebagai al-gharimin. Seterusnya wa fi sabilillah, dan orang yang fi sabilillah, iaitu orang berjuang fi sabilillah. Ada banyak juga penafsiran di sini apakah maksudnya di kalangan para ulama fuqaha. Wa banis sabil, dan orang-orang yang musafir tapi putus keputusan, habis duit dan sebagainya kan, sehingga tak boleh balik di kampung dia sebab tak ada duit dan sebagainya. Tapi ini pun banyak jugalah pendetailan terhadap perkara-perkara ini. Siapakah orang macam ni terutama dalam zaman sekarang kan, zaman dah ada kad kredit, dah ada kenderaan yang ni. Jadi
perbincangan ulama panjanglah perkara ini tentang isu fiqh yang berkaitan dengan siapakah yang dipanggil sebagai asnaf. Kita tak bincanglah di sini, insya-Allah. Jadi kepada orang yang nak tahu dengan lebih detail lagi tentang perkara-perkara ini, insya-Allah boleh refer kepada perbincangan fiqh yang tu. Dan yang terbaik kita serahkan kepada orang-orang yang yang berkuasa, pihak berkuasa, untuk menentukanlah siapakah yang berhak mendapat zakat daripada ni. Kita serahkan kepada mereka, insya-Allah, yang berautoriti. Allah Ta'ala kata faridatan minallah, semua ni adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, Allah tahu. Dan Allah itu hakim dalam kenapa dia tentukan perkara-perkara ni kan. Ayat yang seterusnya, insya-Allah. Ayat seterusnya ialah ayat yang ke 61. Wa minhum, Allah Ta'ala kata wa minhum, di kalangan orang munafik ni lagi, apa dia? Allazina yu'zunan nabiyya, yang mereka ni menyakiti Nabi. Ni kerja dia, mereka ni menyakiti hati Nabi je, mensakitkan Nabi je, kerja dia kan, tak ada benda lain nak fikir. Jadi mereka kata apa? Wa yaquluna, Allah Ta'ala kata mereka berkata huwa uzun, Nabi ni uzun ni asalnya telinga. Asalnya apa maksud dia? Muhammad ni dia kata mendengar je, dia tak akan buat tindakan. Itu maksud dia huwa uzun. Dia ni Muhammad ni, huwa tu Muhammad, uzun telinga maknanya dia akan dengar, kita akan cerita dia dengar, tapi dia tak buat tindakan apa-apa. Relax lah, macam tu lah. Kul huwa uzun, Allah Ta'ala kata kul, katakan uzunu khairil lakum, uzun tu baik untuk mereka. Uzunu khairil lakum, bukan telinga apa, telinga baik untuk mereka. Sebab apa? Kalau dengar ambil tindakan, nanti susah kamu. Kalau Nabi dengar, Nabi tahu apa yang kamu buat dan kemudian Nabi bongkar kan, susah kamu. Jadi sebab itulah Nabi tak bongkar, Nabi tak hukum kamu kan. Kamu orang munafik kan, Nabi bukan tak tahu, Allah Ta'ala cerita kan. Tapi Allah Ta'ala kata kul uzunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Muhammad ni, Nabi ni Allah Ta'ala kata yu'minu billah, dia beriman dengan Allah. Kemudian yang kedua, yu'minu lil mu'minin. Yu'minu yang kedua bukan beriman yu'minu lil, iaitu yu'minu bi. Yu'minu bi maknanya beriman dengan Allah. Yu'minu lil mu'minin maknanya percaya kepada orang mukmin. Maknanya Nabi ni kalau apa-apa diberitahu oleh orang mukmin, maka dia akan percaya kan. Dan percaya Nabi ni ialah maknanya dia percayalah. Sebab kalau Zahir tu macam tu, dia maafkanlah. Kalau minta maaf, dia maafkan. Dia tak akan ambil tindakan kan. Jadi itu sifat Nabi SAW kan. Dan Allah Ta'ala kata sifat Nabi lagi, wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan Nabi ni menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Tengok kan, Masya Allah kan, Nabi kan tak ambil hukum, tak ambil tindakan, tak ambil apa kan. Kalaulah, terutama kalau orang tu adalah orang yang mengaku Islam kan, orang mengaku beriman, jadi Nabi tak akan ambil tindakan. Jadi tapi bila tak ambil tindakan, orang Yahudi, orang munafik ni pula kata uzun, tak apalah. Jadi mereka guna pula kesempatan tu. Tengok kan betapa jahatnya mereka. Allah Ta'ala kata wa minhum ini kan. Kemudian Allah Ta'ala kata wallazina yu'zuna Rasulullah. Tapi ingat kan, adakah Allah Ta'ala tak ambil tindakan terhadap mereka ni dengan niat mereka yang jahat, dengan perangai mereka yang jahat ni? Allah Ta'ala kata wallazina yu'zuna Rasulullah. Siapa yang yu'zuna Rasulullah, siapa yang menyakiti Rasulullah, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kan, beberapa peringatan daripada Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang munafik dalam muka surat kita pada hari ini 196. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam muka surat 197 dalam sesi akan datang. Setiap hari insya-Allah pukul 6.15 hingga 6.45. InsyaAllah kita berjumpa untuk kita belajar, untuk kita dengar, untuk kita tadabbur sedikit satu muka surat daripada Al-Quran. Jangan lupa insyaAllah untuk bersama-sama dengan kita setiap hari, hantar link ni, share ni link ni kepada semua, dan jangan lupa insyaAllah untuk follow, untuk like kan Facebook kita, insyaAllah kan. Moga-moga terus dapat bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.